Kemudian Ustaz, saya bekerja sebagai buruh binaan. Pada bulan puasa saya cuba berpuasa, namun kerana kerja yang begitu mencabar, saya tidak mampu berpuasa. Adakah saya dikira berdosa? Saya cuba memperkuat puasa jika saya tidak bekerja. Ini soalan memang berlaku ni. Memang berlaku lah. Yang bertanya tu berlaku kat diri dia. Ke dia tanya tentang orang lain. Dia macam mana? Memang ada dalam kitab fiqh, tapi kita tidak war-warkan lah perkara ni. Apakah perkara-perkara yang membolehkan satu orang itu dia buka puasa? Antaranya apabila dia terlalu lapar. Satu, lapar tak boleh buka puasa, sebab memang puasa nak suruh lapar, kan? Kalau asalkan lapar boleh buka puasa, tak ada makna lah puasa, kan? Memang puasa tu supaya apa? Menahan lapar dan dahaga. Tapi dia ni terlalu lapar. Kalau dia terus juga tak makan, tak minum, dia mati. Ataupun dia collapse. Kalau sampai tahap macam tu, dia boleh buka. Lapar yang boleh buka puasa ni, lapar yang bersangatan. Sekira-kira kalau dia tak makan, dia mati. Teruk sangat lapar tu. Ataupun dia collapse. Dia jadi sakit. Yalah, kadang-kadang berlaku pada orang yang jenis sakit lah. Orang jenis sakit. Maka orang yang macam ni, dia tak boleh terus hari tu tak puasa, tak boleh. Dia kena puasa, kena niat waktu malam. Kemudian siang tu dia teruskan puasa. Tapi kalau sampai waktu yang begitu lapar tu, baru dia boleh buka puasa. Dia tak boleh terus, saya ni buat apa nak puasa, sebab tahu nanti dah lepas zuhur dia dah jadi mahal luar biasa dia punya lapar dia. Dia tetap kena puasa sampailah tiba waktu tu. So, mungkin tiba-tiba ada hari yang dia boleh tahan pula. Sebab itu dia tak boleh terus ambil keputusan tak puasa terus daripada pagi. Tak boleh. Okey. Lapar yang bersangatan ataupun dahaga yang bersangatan sekira-kira boleh menghilangkan nyawa atau melumpuhkan anggota dan seumpamanya. Maka dia boleh ketika itu untuk berbuka puasa. Fatwa ini biasanya dipakai untuk orang yang musafir jauh. Biasanya pramugara ataupun travel yang dia punya rentas masa tu jauh. Dia puasa, dia pergi pula negeri yang jenis lambat lagi. Lambat. Puasa awal dah kat Malaysia. Lepas tu tempat tu pula jauh. Tempat tu pula dah jalan 20 jam, siang lagi. 20 jam dah sampai siang lagi. Tak buka-buka. Jadi 20 jam tu tak makan tu, macam mana? Jadi untuk mereka ni, satu, dia boleh mengambil rukhsah tak puasa, sebab orang yang musafir dia boleh tak puasa. Quran yang benarkan, Allah Ta'ala yang benarkan. Orang yang musafir yang boleh tak puasa ni, orang dengan satu syarat. Orang yang dia sebelum subuh dah musafir. Kalau dia baru pergi airport lepas subuh, flight, tak boleh. Jadi kalau kita tak nak puasa hari itu kerana kita musafir, kita tinggalkan kampung kita sebelum subuh. Kita dah musafir dah sebelum subuh, maka kita boleh tak puasa. Boleh. Tapi kalau kita punya perjalanan tu tidak memenatkan, tidak membebankan, afdalnya puasa lah. Tapi kalau dia tak puasa juga, dia tak berdosa. Jadi yang kes tadi tu, contohlah pramugara tu, dia keluar daripada rumah dia pagi. Maknanya keluar rumah tu puasa, baru pergi airport. Dia kena puasa lah. Sepanjang perjalanan tu dia kena puasa. Sebab dia tak musafir seawal pagi, kan. Jadi cara dia pergi awal-awal, sebelum subuh dah tinggalkan kampung dia, rumah dia, pergi airport. Pergilah untuk urusan dia. Dia tidurlah kat sana supaya dia tahu perjalanan esok panjang, dia nak ambil rukhsah yang tak puasa tu. Jadi kalaulah contohnya dia puasa, perjalanan panjang, maka fatwa untuk mereka ni, dia kena puasa. Sampai berjalan sampai lama, berjam-jam tu, sampai dah sampai klimaks yang dia tak boleh pergi dah. Barulah pada ketika itu dia boleh buka puasa. Tapi kalau dia boleh tahan hatta sampai 20 jam tak masuk air dan juga tak masuk makanan, dia kena tahan sampailah tenggelamnya matahari di tempat yang ditujui. Barulah dia boleh
dia boleh buka puasa. Okey. Siapa lagi yang boleh buka puasa? Buka puasa. Orang sakit lah, orang sakit. Dia pagi okey, tengah hari sakit. Sakit tu dia rawat tu kena makan ubat segera. Kena makan ubat tu segera. Jadi masalah makan ubat di siang Ramadan, boleh tak kita ada ubat yang rutin kita makan? Boleh tak kita makan siang Ramadan? Tak boleh. Kecuali kalau ubat tu memang tak boleh adjust waktu dia. Tak boleh makan sebelum subuh, tak boleh makan lepas maghrib, dia kena makan siang. Okey, kalau tak makan jadi apa? Kalau tak makan tak adalah jadi apa sangat, kan? Jadi ubat yang orang tu boleh makan pada waktu siang, dengan erti kata dia boleh batalkan puasa dia, adalah ubat yang pertama tak boleh adjust waktu dia. Mungkin kekerapan dia tu tinggi, kan? Kekerapan kena makan tu tinggi setiap 1 jam. Yang kedua, penyakit yang dia hadapi tu kalau dia tak ambil ubat tu dia jadi teruk. Kalaulah keadaan kita jenis macam tu, barulah kita boleh makan, kita boleh batalkan puasa dengan makan ubat. Kalau tak boleh. Kena adjust. Jadi siapa yang akan memberitahu kepada kita boleh adjust ke tak boleh adjust? Doktor lah, bukan kita, kan? Doktor yang bertauliah, yang terpakai. Dia yang bagi tahu, boleh adjust lagi. Adjust makan malam ke, makan sebelum subuh ke, makan lepas. Jadi orang yang kerja macam ni dalam kitab ada sebut pekerjaan. Dia panggil dalam misalnya dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, dia panggil al-a'malus syaqah. Amalan yang memberatkan. Amalan maksud pekerjaan. Kalau seseorang dia siang hari ni dia buat kerja yang berat. Berat yang terlalu memenatkan sehingga dia begitu penat dan dia tak boleh teruskan. Dengan erti kata tadi lah, bukan dia lapar kena lapar lah. Tapi lapar yang tak boleh terus lah, dahaga yang tak boleh terus dah sebab kerja yang dia buat. Maka dia boleh buka puasa dengan banyak syarat. Dia ada banyak syarat. Antara syarat dia, kerja tu tak boleh buat waktu malam, kena buat waktu siang. Yang antara syarat dia, kerja tu tak boleh ditangguhkan. Antara syaratnya, kerja tu tak boleh ditangguhkan. Antara syarat dia, pada awal pagi dia kena puasa. Dia tak boleh terus lantak kata sebab nanti kerja sampai penat buka juga. Tak, dia kena pada awal sampai betul-betul menghadapi situasi itu, barulah dia boleh buka puasa. Jadi sebab tu kita tak nak umumkan, nanti setiap orang dia fatwakan diri dia. Bawa Grab, penatlah bawa Grab. Lantak semua kerja dia kata penat. Sebab itu kita biasanya tak wawarkan fatwa ni, tapi memang ada disebutkan oleh ulama. Dan ulama biasanya bagi contoh untuk pesawah sampai waktu menuai. Jadi benda menuai ni kalau tangguh lepas sebulan dah kuning baru nak pergi tuai, tak jadilah. Dia jenis urgent, benda kena buat segera. Kalau tuai waktu malam tak jadi juga, kan? Kalau cukup syarat pekerjaan dia tu, barulah dia boleh buka. Kalau tak, dia tak boleh buka. Benda boleh ejar, boleh tangguh, boleh kurangkan waktu dan seumpamanya, tak boleh. Sebab itu sepatutnya daripada pihak kerajaan lah, daripada pihak QPEX yang jaga kebajikan pekerja ni, dia kena jaga juga masalah ibadat. Biasanya QPEX ni dia bahas tentang gaji lah. Kenapa gaji tak tambah kan? Dia kena tengok juga hak pekerja untuk ibadat tu. Sembahyang Jumaat dia bahaskan juga, bukan tak bahas. Tapi dia lebih ambil berat tentang masalah gaji minima kan. Jadi hak orang Islam pekerja untuk tunaikan ibadat dia. Contoh sembahyang Jumaat, untuk puasa. Jangan sampai kat negara Malaysia sampai tak boleh sembahyang Jumaat sebab alasan kerja. Tak boleh, kan? Salah, kita kira undang-undang syarikat tu salah mempergunakan pekerja seperti itu sampai tak boleh. Ataupun hak untuk tutup aurat ke, sepatutnya tak boleh, kan? Mana boleh sampai orang tak ada pilihan untuk menutup aurat. Khususnya pekerjaan yang rutin, kan? Pekerjaan kilang yang orang kebanyakan B40 boleh buat. Tapi kalau kerja yang tinggi-tinggi itu pilihan dia boleh je pilih tak kerja kat atas tu, kan? Lalu dia boleh tutup aurat, dia pilih juga. Itu dialah yang salah. Dia tak boleh salahkan sepenuhnya pada syarikat, sebab dia pekerjaan tu bukan satu-satunya pekerjaan atas muka bumi.
Ada banyak lagi pekerjaan yang satu orang itu boleh lakukan. Okey? Selanjutnya